Jadi kita nak perhalusi golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat stroke ini. Adakah mereka sekarang ini seawal umur yang sangat muda? Okey, saya terangkan dulu tentang faktor risiko stroke. Ya. Siapa yang berisiko untuk mendapat stroke sebenarnya? Jadi untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan stroke dalam seseorang individu. Jadi yang pertama sekali dari segi faktor umur. Jadi apabila umur meningkat, faktor stroke dalam individu tersebut juga meningkat. Begitu juga dengan faktor jantina. Didapati bahawa lelaki sebenarnya berisiko lebih tinggi untuk mendapat stroke berbanding dengan wanita. Walau bagaimanapun, risiko untuk mendapat stroke di antara lelaki dengan wanita menjadi sama apabila wanita mencapai umur menopause. Okay. Yang ketiga ialah dari segi sejarah keluarga. Okay. Sekiranya individu tersebut mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai angin asma ataupun stroke, beliau juga ada risiko ataupun kemungkinan untuk mendapat stroke dalam jangka hayat mereka. Selain daripada itu, terdapat juga faktor-faktor lain seperti penyakit kardiovaskular. Contohnya mereka menghidap penyakit kencing manis ataupun darah tinggi juga berisiko lebih tinggi untuk mendapat stroke. Dan satu perkara yang saya ingin tarik perhatian Nadia dan juga para penonton semua tentang trend penyakit stroke ataupun pengidap stroke, didapati bahawa sejak kebelakangan ini ramai di antara pesakit-pesakit stroke ini terdiri daripada kalangan orang yang muda, yang berumur 70 tahun dan ke bawah. Ya. Jadi yang paling muda yang doktor pernah lihat? 30-an. 30-an pun 30-an yang pernah kami rawat di Hospital Rehabilitasi Ceras. Okey, jadi sebagai contoh saya ingin berkongsi dapatan daripada kajian yang dibuat di Hospital Pulau Pinang. Yang dibuat pada di antara bulan Januari tahun 2016 hingga Mac 2017. Daripada jumlah keseluruhan pesakit stroke yang menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang, dan dalam tempoh tersebut 16% daripada pesakit itu adalah mereka yang berumur 45 tahun dan ke bawah. Dan kami nak tahu juga, doktor, adakah ini juga ada kena-mengena dengan gaya hidup? Kalau tadi doktor dah senaraikan beberapa faktor, gaya hidup adakah termasuk dalam senarai tersebut? Betul. Gaya hidup juga memainkan peranan yang penting sebenarnya, Nadia. Jadi gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok ataupun minuman alkohol yang berlebihan juga boleh menyumbang kepada faktor risiko stroke. Selain daripada itu, stres. Jadi stres juga sebenarnya boleh menyumbang kepada stroke. Jadi sejak akhir ini, masalah kesihatan mental merupakan isu yang utama dan sebenarnya stres salah satu daripada penyebab stroke tersebut.